Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Paparan utama malam ini. Dewan Rakyat sebulat suara lulus RUU perbekalan tambahan kurungan 2019-2020. Kerajaan berusaha turunkan harga pelitup separuh muka kepada RM1 seudit. Dewan Rakyat sebulat suara meluluskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan kurungan 2019-2020 untuk memohon perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan iaitu RM7,553,850. Manakala perbelanjaan pembangunan tambahan pula sebanyak RM4,970,497,700. Ketika menggulung perbahasan RUU itu pada peringkat dasar, Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Abdul Rahim Bakri menjelaskan kesemua jumlah wang itu telah digunakan pada tahun 2019 dan perlu diluluskan pada tahun ini. Sememangnya bajet ini adalah merupakan sesuatu yang perlu untuk kita luluskan pada hari ini. Saya berharap kepada pihak di sebelah sana dapat memberikan sokongan kerana bajet ini adalah merupakan bajet yang telah pun dibelanja oleh kerajaan yang lalu dan saya ini sebenarnya membantu yang berhormat Bagan untuk meluluskan bajet ini. Seramai 12 ahli parlimen membahaskan RUU itu. Ketika sesi pembentangan, Datuk Abdul Rahim menjelaskan jumlah perbelanjaan tambahan itu tidak menjejaskan defisit fiskal seperti ditetapkan. Anggaran perbelanjaan tambahan yang dipohon ini berjumlah RM7,5.7 juta untuk bekalan dan RM4,970.5 juta untuk perbelanjaan pembangunan adalah sebahagian daripada jumlah perbelanjaan sebenar tahun 2019 dan ia tidak menjejaskan defisit fiskal yang telah ditetapkan pada paras 3.4%. Kementerian paling tinggi menerima anggaran perbelanjaan tambahan itu ialah Kementerian Kewangan RM3.628 bilion, Kementerian Kesihatan RM1.179 bilion, Kementerian Pertahanan RM362.9 juta, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan RM635.9 juta serta Kementerian Pendidikan RM623.7 juta. Dalam pada itu, Datuk Abdul Rahim menjelaskan secara asas tiada penetapan had siling ditetapkan untuk peruntukan tambahan kerana ia bergantung kepada keperluan setiap kementerian. Walau bagaimanapun, jumlah peruntukan tambahan yang dipertimbangkan adalah bergantung kepada ruang fiskal semasa pada tahun berkenaan. Ruang fiskal itu mengambil kira unjuran lebihan hasil yang kerajaan jangkakan pada tahun berkenaan, yang mana peruntukan tambahan yang diperlakukan tidak akan menjejaskan paras defisit fiskal dan baki akaun semasa yang ditetapkan oleh kerajaan. Terdahulu ketika sesi perbahasan, Ahli Parlimen Pontian mahu kerajaan melakukan penetapan siling dan had untuk belanjawan tambahan tahunan agar setiap kementerian melakukan perbelanjaan secara lebih berhemah. Jadi satu lagi perkara yang saya kira perlu muktamadkan di dalam Dewan ini ialah setiap tahun bajet tambahan hanya perlu sekali atau hanya perlu 2 kali. Tak boleh lebih daripada itu contohnya. Kecualilah jika ada serangan-serangan wabak seperti COVID dan sebagainya, maka dibolehkan bajet tambahan yang lebih daripada sekali. Beliau mempersoal beberapa perbelanjaan yang tidak sepatutnya digunakan menerusi belanjawan tambahan, terutama perkara-perkara yang boleh dijangka. Misalnya 25 juta untuk menampung perbelanjaan kos operasi Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ya. Takkan mereka tak boleh nak menganggarkan itu terlebih dahulu untuk bajet yang sebenar?
Perkara seperti 25 juta ini tidak sesuai diadakan bajet tambahan. Contoh satu lagi ialah yang tidak sesuai pada saya, iaitu menampung emolumen ataupun gaji Sirim Berhad, Memos Berhad, jumlah 9 juta dan juga keperluan emolumen Matrid 30 juta, emolumen Maida, Matrid 10 juta, Maida 30 juta. Ini semua adalah perkara yang tidak perlu bajet tambahan sebab ia adalah sepatutnya telah difikirkan oleh Menteri MITI, Menteri Kerajaan PH sebelum itu. Tegasnya, berdasarkan perbelanjaan tersebut, kelihatan pelanggaran prosedur pelanjawan tambahan telah berlaku dalam perbelanjaan tersebut selain menunjukkan pentadbiran yang tidak cekap. Setiap kali isu mengenai tabung haji dibangkitkan dalam sesi parlimen, ia mengundang perdebatan kalangan blok pembangkang dan kerajaan, khususnya ahli parlimen baling. Keadaan itu memaksa timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Azlina Osman Said menasihatkan ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah tidak membincangkan secara spesifik atau mendalam bagi mengelak provokasi dari pihak lain. Tuan Speaker, I beg to differ with you. I have not mentioned any name. I have not mentioned any name. Mention pengerusi tabung haji. Yang Berhormat, bawah 36 dalam betul Yang Berhormat, dalam peraturan bahawa bila Yang Berhormat menyebut tentang benda spesifik, walaupun dia lantai Yang Berhormat, respon akan dinyatakan ataupun diajak untuk klarifikasi. I beg to differ. I'm sorry. Saya punya ucapan semua ada kaitan dengan semua perkara Kalau ini. macam itu Yang Berhormat, bermakna, kita akan Datuk Yang di-Pertua, tabung haji 2014, 15, 16 bagi laporan kewangan. Pakatan Harapan tak bagi satu pun sampai hari. How can he debate with me? Perdebatan terus berlaku apabila ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, mencelah untuk mempertahankan hujahnya selain mengatakan Wakil Parit Buntar cuba mengelirukan Dewan. Dilaporkan dua ahli Parlimen itu akan berdebat mengenai isu tabung haji pada 14 hari bulan ini. Untuk rekod, Datuk Seri Dr. Mujahid adalah bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz pula mahu kerajaan menarik balik rang Undang-Undang RUU mengenai Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC kerana ia bukan agenda kerajaan semasa selain satu penghinaan kepada anggota polis. Ya, betul, dia merupakan agenda PH, tetapi pada hari ini sudah menjadi kerajaan PN. Dan dalam PN ini, saya menjadi ahli parlimen mewakili parti UMNO, Barisan Nasional. Dan kita daripada dulu lagi pun tidak bersetuju dengan IPCMC ini. Dan dengan kehadirannya UMNO ini dalam PN, maka sudah tentulah kita tidak senang dengan tersenarainya, iaitu bahawa IPCMC ini disenaraikan sebagai nombor 7 di dalam order paper. Jadi memang banyak hujah yang kuat untuk menolak IPCMC ini. Bangun mencelah, ahli Parlimen Kinabatangan menyokong penuh cadangan berkenaan dan RUU itu tidak lagi perlu dibahaskan semula. Ya, dulu pun saya ingat, saya duduk sana, saya ada membahas isu ini, iaitu kita menyatakan bahawa memang terdapat unsur-unsur penganiayaan kepada anggota dan pegawai-pegawai polis, tetapi pihak pemerintah ketika itu PH tidak mendengar sebab mereka anggap polis sebagai antara enemy mereka. Jadi saya setuju dengan Padang Rengas sebab ini cadangan yang paling baik, yang paling tepat. Menteri KDN tarik balik soal pembahasan IPCMC ini. Dalam hal lain, Datuk Seri Muhammad Nazri menyifatkan peruntukan lebih 162 juta ringgit kepada Pusat Latihan Polis adalah satu perbelanjaan perlu sekaligus menunjukkan anggota polis sentiasa diberikan kursus secara berkala dalam pelbagai aspek, khususnya integriti. Tegasnya, kursus berkala amat penting dalam meningkatkan kecekapan dan integriti anggota polis yang turut terdedah kepada unsur rasuah.
Wakil Hulu Rajang Datuk Wilson Ogak ketika membahaskan RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2019-2020 pula mahu kerajaan menetapkan harga siling sawit pada kadar RM500 setan. Sarawak adalah penyumbang kedua terbesar tanaman kelapa sawit negara iaitu seluas 0.48 juta hektar atau 16.6%. Selain daripada itu, kita semua mengetahui Malaysia merupakan pengeluaran minyak sawit kedua terbesar di dunia. Namun kita menghadapi cabaran besar dalam menentukan harga minyak kelapa sawit di pasaran dunia. Ini kerana harga minyak sawit tidaklah ditentukan oleh pasaran tempatan, namun yang melibatkan pasaran antarabangsa. Namun begitu, saya mengesyorkan agar pihak kementerian memandangkan serius ke atas harga siling sawit agar ia dapat ditetapkan pada kadar 500 per tan. Saya juga menyambut baik skim pinjaman mudah tanaman semula pekebun kecil TSPKS serta skim pinjaman mudah input pertanian pekebun kecil IPPKS disegerakan untuk semua pekebun kecil di pedalaman di kawasan Parlimen Hulu Rijang. Berhubung kemudahan rawatan pula, beliau mahu kerajaan menambah kemudahan di Hospital Kapit bagi memastikan penduduk di kawasan pedalaman juga menerima rawatan setaraf penduduk bandar. Harga siling pelitup separuh muka 3 lapis akan diturunkan kepada RM1 seunit di peringkat runcit dan 95 sen sekeping secara borong. Keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian berterusan ke atas kedudukan bekalan dan harga item berkenaan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jelas Menterinya, Dato' Alexander Nantalinggi, kementeriannya bersedia untuk menurunkan lagi harga siling tersebut ke paras lebih rendah pada masa akan datang. Penurunan harga maksimum pelitup muka adalah langkah yang bersifat soft landing approach bagi membolehkan stok-stok yang dibawa masuk terdahulu dengan kos yang terlebih tinggi dengan menggunakan pengangkutan udara dapat dijual juga bagi mengurangkan kerugian pengimport akibat dari penurunan harga ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Stampin Chong Chieng Jen. Lebih 20,000 peniaga dijangka mendapat manfaat melalui Pelan Pemulihan yang mengandungi 29 program jangka pendek dan sederhana di bawah 6 strategi. Program melibatkan kos peruntukan sebanyak RM362.79 juta itu dilaksanakan sepanjang tahun ini dan tahun depan bagi membantu golongan peniaga yang gagal meneruskan perniagaan akibat krisis COVID-19. 6 strategi telah dirangka khusus bagi menyokong kestabilan ekosistem keusahawanan selain memulihkan operasi perniagaan usahawan dengan segera. Objektif utama pelaksanaan Pelan Pemulihan ini adalah bagi memastikan pemulihan serta kelestarian operasi perniagaan usahawan yang terjejas akibat COVID-19 ini. Dan tempoh masa pelaksanaan adalah lebih kurang 1 tahun dan terbahagi kepada 2 fasa seperti berikut, bermula daripada Mei 2020 hingga Disember 2020 dan fasa yang kedua Januari hingga Mei 2021. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Gerik, Dato' Hasbullah Osman. Antara program yang dilaksanakan ialah pembiayaan COVID Business Recovery Micro, program Tekun Business Recovery Scheme dan program Tekun Mobile Pronah di bawah Tekun Nasional. Manakala di bawah Bank SME pula, SME Technology Transformation Fund dan skim SME Go dilaksanakan. Manakala BR Care dan Biz Lady pula khusus untuk usahawan wanita di bawah Bank Rakyat. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia memberi impak besar kepada ekonomi global, termasuk Malaysia. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata sejumlah 67,068 rakyat Malaysia telah kehilangan pekerjaan sejak Januari hingga 31 Julai lalu. Jelas beliau, laporan yang diperoleh daripada sistem insurans pekerjaan SIP itu menunjukkan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi dengan 19,914 pekerja diberhentikan, diikuti Kuala Lumpur 17,972.
Kerajaan telah memberi program subsidi upah untuk semua sektor. Tak kira sama ada sektor yang beroperasi atau tidak beroperasi, semua sektor dapat. Tetapi ada juga majikan-majikan yang memilih tidak boleh meneruskan operasi. Contohnya daripada sektor-sektor tertentu seperti perhotelan, pelancongan dan sebagainya. Sektor-sektor yang terlibat kebanyakan adalah daripada sektor perhotelan, perkhidmatan dan pelancongan. Tambah beliau, inisiatif bawa pakej prihatin dan penjana antara langkah diambil kerajaan bagi membantu majikan mengekalkan pekerja, sekaligus mengekang daripada berlakunya pemberhentian pekerja secara besar-besaran. Kerajaan tidak bercadang membina Akta Kerja 1955 bagi mengawal selia dan menyesuaikan kaedah bekerja bagi pekerja dalam sektor ekonomi gig seperti pekerja formal yang lain. Sebaliknya, satu undang-undang khusus bagi memastikan kebajikan pekerja sektor tersebut terbela sedang dipertimbangkan. Antara opsi yang dikaji adalah kebolehpakaian undang-undang buruh sedia ada seperti Akta Kerja 1955 yang mengawal selia pekerja ekonomi gig. Walau bagaimanapun, memandangkan nature of work golongan ini amat berbeza daripada pekerja sektor formal yang biasa, pemakaian undang-undang buruh hendaklah tidak menjejaskan fleksibiliti bagi pekerja dan syarikat dalam ekonomi gig. Memandangkan kesukaran memastikan mewujudnya elemen contract of service dalam pekerjaan ekonomi gig, peruntukan Akta Kerja 1955 semasa tidak begitu sesuai digunakan dalam mengawal selia pekerjaan mereka. Datuk Seri M. Saravanan menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar. Pemberian geran RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP telah dihentikan. Penularan wabak COVID-19 memerlukan kerajaan mengutamakan perbelanjaan kepada perkara lebih mendesak dan mustahak. Tapi kita tidak menafikan hak-hak JPKK untuk memohon apa juga kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pelbagai agensi. Umpamanya bawah KPLB dia boleh mohon jalan perhubungan desa, bekalan elektrik luar bandar, lampu kampung, bantuan rumah, baik pulih, bantuan mesin, peralatan, program ameniti sosial. Semua ni masih berjalan seperti biasa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris. Kementerian Dalam Negeri KDN masih mengekalkan kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Ilm LTTE sebagai pertubuhan pengganas. Jelas Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, KDN mempunyai asas kukuh berdasarkan maklumat risikan dan keselamatan dari pelbagai pihak termasuk PDRM. Mengikut maklumat yang kita terima pada tahun 2014, KDN telah menyelaraikan LTTE ini sebagai identiti yang ditentukan di bawah Seksyen 66B dalam kurungan 1 di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001. Kenapa kita letakkan atau senaraikan LTTE ini sebagai identiti ditentukan kerana di bawah Seksyen 66B menyatakan bahawa mana-mana kumpulan atau individu yang boleh menjejaskan ancaman keselamatan, menjejaskan tenteraman awam dan juga keselamatan negara, aktiviti ini mestilah kita bendung dan supaya segala ideologi mereka ini tidak merebak ke dalam negara kita. Dan di bawah Seksyen 66B juga tidak semestinya kumpulan ini bergerak aktif baru nak kita lepaskan daripada senarai, kerana Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri mempunyai kuasa yang khusus untuk mengekalkan kumpulan LTTE ini di bawah senarai identiti yang ditentukan. Selain Malaysia, pada ketika itu, beberapa negara lain terus mengisytiharkan LTTE sebagai kumpulan pengganas termasuk India, Kanada, Amerika Syarikat dan United Kingdom.
Dasar pengambilan pelajar lulusan sijil peperiksaan bersepadu UEC untuk mengikuti program ijazah sarjana muda perguruan PISMP di Institut Pendidikan Guru IPG akan diteruskan. Bagaimanapun, Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razzie Majidin berkata pengambilan mereka khusus untuk pengajaran subjek bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC. Program yang disebut oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi bermula semenjak tahun 2011. Dan pada waktu Yang Berhormat Simpang Renggam menjadi menteri juga, program tersebut juga dilaksanakan. Jadi perkara ini dalam pengetahuan Yang Berhormat Simpang Renggam. Itu jelas, ya. Yang apa yang saya ingin sebutkan tadi, tetapi tidak digunakan perkataan partial recognition ataupun pengiktirafan sebahagian. Ini soal jawab. Simpang Renggam, menteri akan jawab. Soal jawab. Okey, apa yang disebut tadi, program ini telah ada semenjak tahun 2011. Masa Yang Berhormat menjadi menteri, program ini diteruskan. Apa nama sahaja pun, hakikatnya dasar itu adalah berlaku pengambilan pelajar kelulusan UEC untuk tujuan kemasukan ke IPG bagi mata pelajaran bahasa Cina untuk SJKC. Itu jelas. Tadi pada waktu itu, pada waktu Yang Berhormat menjadi menteri, program ini juga dilaksanakan. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk memenuhi keperluan di SJKC berkaitan dengan pendidikan bahasa Cina. Jadi itu kita perlu jelas. Mengenai prestasi guru baharu lepasan IPG, jelas Dr. Muhammad Razzie pencapaian mereka adalah cemerlang dan memenuhi keperluan sekolah. Bertemu kembali. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK sedang mengenal pasti wilayah-wilayah bebas COVID-19 di negara zon hijau. Bagaimanapun jelas menterinya, Datuk Nancy Shukri, perkara itu masih dalam peringkat perancangan dan kajian sebagai persediaan sekiranya pelancongan luar negara dibuka semula. Sekarang ini kita mengguna destinasi, tidak melihat dari sudut negaranya, sebab destinasi macam misalnya macam Australia, kita melihat keseluruhan negara itu tidak dapat dilabelkan sebagai hijau keseluruhannya kerana Melbourne baru terkena second wave dia. Jadi kita boleh melihat dari sudut Malaysia dengan Perth misalnya. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan pada waktu pertanyaan Menteri. Kerja baik pulih dan naik taraf infrastruktur landasan kereta api bagi sektor Pantai Timur yang terjejas akibat banjir besar pada 2014 dijangka siap pada pertengahan tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Kasim memaklumkan kerajaan bersedia membuka semula perkhidmatan kereta api ekspres dari Kuala Lumpur ke Tumpat sebaik kerja pembaikan selesai. Walaupun kerosakan berlaku disebabkan oleh banjir besar pada penghujung tahun 2014, tapi dianya hanya bermula pada tahun 2016. Dan pada mulanya antara 24 hingga 36 bulan untuk siapkan. Tapi ada cabaran. Kenapa? Tumpat ke kawasan Kuala Lepis, kita masih ada perkhidmatan train tidak ekonomi. Bermaksud pelajar-pelajar nak ke sekolah, kita masih sediakan. Itu antara cabaran. Apabila ianya digunakan, pembaikan tu kena buat atas landasan yang masih lagi lifeline. Bermaksud bukan greenfield. Itu pertama. Dan masa untuk bekerja 4 jam. Dan bergantung kepada ketepatan masanya. Itu pertama. Kedua, memang benar dari segi kita terlihat 3 kontraktor tu ada yang lebih kompeten, ada yang lambat 25%. Dan kita dah ambil tindakan. Kalau dia lambat, kita akan saman dia. Kita akan minta dia bayar already. Dan ketiga, kita bagi syarat. Kena siap juga pada pertengahan tahun. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Tiada perancangan untuk membina Sky Bridge di Bukit Paren Binong, Jalan Serian, Terbedu, Sarawak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kerja pembaikan sekitar kawasan berkenaan perlu dilakukan sekiranya projek berkenaan ingin dilaksanakan. Projek itu memerlukan kos lebih 20 bilion ringgit. Melalui JKS Sarawak, mendapat maklumat kalau untuk membuat keseluruhan kawasan ini dinaik taraf, kosnya agak besar, lebih daripada 20 bilion. Sebab itu apa yang dihasratkan oleh Berhormat
memfokus kepada Skybridge ini mungkin satu yang baik untuk menambah tarikan pelancongan di kawasan tersebut. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT kini dalam usaha menaikkan alaun bomba sukarelawan daripada RM6 kepada RM8 sejam. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, nilai itu adalah selaras dengan perkhidmatan lain seperti Jabatan Sukarelawan Rela dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Dan kita sebenarnya bersedia membantu bomba-bomba sukarela. InsyaAllah, Yang Hormat, kalau ada masalah di tempat Yang Hormat, berilah tahu kepada kita. InsyaAllah kita akan bantu di mana yang boleh. Dan setakat ini sebenarnya kita sedang berusaha untuk membuat perolehan kepada peralatan-peralatan yang diperlukan oleh pasukan bomba, bukan saja bomba, jabatan-jabatan bomba, balai-balai bomba, bahkan juga kepada pengobatan-pengobatan bomba sukarela. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat. Mendepani keadaan cuaca panas dan kering, usaha-usaha pencegahan ke atas aktiviti pembakaran terbuka yang berpotensi menyebabkan jerebu sentiasa dilakukan. Ia termasuk mengaktifkan pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan sejak 7 Januari 2020. Kita bersama dengan agensi-agensi pelaksana yang seperti bomba, NADMA dan sebagainya. Yang kedua, kerajaan juga telah pun mengaktifkan pelan tindakan pencegahan pembakaran terbuka dan SOP pencegahan kebakaran tanah gambut sejak daripada 6 Januari 2020. Serta yang ketiga, ada 4 inisiatif semuanya. Yang ketiga ialah mempertingkatkan rondaan darat dan pemantauan menggunakan drone ataupun teknologi terkini di kawasan yang telah dikenal pasti mudah terbakar. Tambah Datuk Dr. Mas Rizal, kerajaan juga telah mempertingkatkan penguatkuasaan ke atas kes pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan sampah dengan mengadakan operasi bersepadu. Baik, laporan tadi menutup berita Parlimen malam ini. Teruskan amalan norma baharu pakai pelitup separuh muka di kawasan sesak dan ketika menggunakan pengangkutan awam. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.